Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 13 April bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Dakwaan cerapan hilal Syawal 2022 terbatal adalah tidak benar. Juga, angkara bunga api kanak-kanak 4 tahun melecur. Laporan sebuah akhbar berhubung hasil cerapan 1 Syawal 1443 Hijrah bersamaan 2 Mei 2022 tidak sah dan terbatal adalah tidak benar sama sekali. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkata kenyataan itu disifatkan tidak tepat dan mengelirukan memandangkan hasil cerapan tersebut mengikut prosedur yang ditetapkan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Menjelaskan lebih lanjut, JAKIM berkata, pada petang 29 Ramadan 1443 Hijrah, anak bulan berjaya dikesan melalui teleskop oleh salah seorang ahli jawatankuasa melihat anak bulan wilayah Persekutuan Labuan sebelum imej berkenaan disemak oleh jawatankuasa berkenaan. Selain itu, kaki tangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM yang merupakan ahli jawatankuasa tersebut juga dapat mencerap hilal melalui peralatan teodolik. Satu perbincangan khusus juga kemudian dibuat oleh Mufti Wilayah Persekutuan bersama pakar falak dan ahli jawatankuasa melihat anak bulan untuk mengesahkan imej yang diperolehi dengan membandingkan data-data hilal yang disediakan. Secara rumusannya, kedudukan hilal pula berada pada kedudukan kritikal atau 50-50 untuk dapat dilihat kerana salah satu syarat yang telah dipenuhi dan beza dengan syarat kriteria Ikmanul Ruqyah terlalu kecil. Kenampakan hilal tersebut kemudiannya dilapor kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja untuk diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. JAKIM menyeru kepada masyarakat awam supaya menghentikan sebarang polemik dan menunggu hasil keputusan cerapan Syawal 1444 Hijrah yang akan diisytiharkan pada malam 29 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 20 April 2023 oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Sementara itu, penolong pengarah kanan Seksyen Kajian Falak JAKIM Khairul Anwar Yazid menegaskan bahawa pengurusan falak di Malaysia amat diyakini bahkan menjadi rujukan kepada dunia. Menerusi slot Tanya JAKIM yang disiarkan secara langsung di Facebook, proses itu juga melalui prosedur operasi standard SOP yang jelas dengan berpandukan hukum fiqah dan astronomi. Pengurusan falak di Malaysia ini lebih istimewa ataupun menjadi contoh kepada dunia, kepada negara-negara lain yang datang belajar, contohnya Australia datang kepada kita bagaimanakah teknik cerapan dilaksanakan, mengadakan latihan bersama dengan JAKIM, bersama dengan penyelidik, dengan balai-balai cerap yang terdapat di Malaysia. Mereka berkongsi maklumat dan mereka melihat bagaimana susun atur pentadbiran yang ada di Malaysia. Sementara itu, penolong pengarah Institut Latihan Islam Malaysia, Angku Bolkhizan A. Ahmad Sani, individu yang bertanggungjawab dalam menentukan ru'yah hilal pula adalah dalam kalangan mereka yang terlatih. Pencerap anak bulan telah pun dilatih bertahun-tahun dan mempunyai pengalaman yang banyak dalam cerapan anak bulan. Dan pencerap anak bulan ini tidak hanya memfokuskan cerapannya pada 3 bulan rasmi iaitu Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah. Tetapi mereka ini mencerap anak bulan pada setiap bulan. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan. Maknanya 12 kali cerapan telah dilaksanakan. Tambah beliau, ahli jawatankuasa falak juga menjalankan analisis data dengan teliti sebelum dipersembahkan kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan dakwaan pihak tertentu yang mengatakan bahawa bayaran bantuan one-off kepada Imam Bilal dan Guru Kafa tidak termasuk dalam senarai bantuan oleh pihak kerajaan. JAKIM dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pihaknya akan menguruskan penyaluran semua pembayaran berkenaan melalui kerajaan negeri sebaik saja peruntukan tersebut diterima. Pembayaran kenaikan allowance guru kafa akan dibayar secara tunggakan bermula Januari 2023
kepada semua guru kafar di seluruh negara. Pada pembentangan bajet 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan RM100 allowance kafar, manakala sumbangan khas Imam Bilal sebanyak RM600. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berinfak pada malam-malam akhir Ramadan. Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Abrar menyeru seluruh masyarakat untuk berganding bahu bagi menyertai wakaf pembangunan institusi tahfiz yang bakal melahirkan jutaan ilmuwan Islam ini. Semoga Ramadan kita lebih bermakna dengan berinfak. World #Quran Hour yang membawa misi Surah Al-Insan memanusiakan ummah mendapat sambutan menggalakkan apabila lebih 6,000 hadir di lokasi perdana iaitu di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Ia pertama kali diadakan secara fizikal selepas 3 tahun ia dijalankan secara dalam talian akibat pandemik COVID-19. Menurut pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF, Datuk Husamuddin Yaakob, program yang diadakan secara serentak di dunia mencetuskan gelombang luar biasa di mana jutaan umat Islam tertumpu pada bacaan serta tadabbur Al-Quran selama 1 jam. Jadi kita berharap dengan adanya satu gelombang ini hari, semua orang bergabung seluruh dunia dan secara serentak baca surah yang sama dalam masa yang sama, akan timbul satu kesedaran di mana orang akan develop satu habit untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bukan setahun sekali 1 jam, tapi setiap hari 1 jam. 6,000 yang di sini, yang berjuta tengok di 5 TV station tadi. Dan juga tadi Puan Mahani cakap berapa 6,000 location seluruh. Kalau malah di Perak, Majlis Agama Islam keluar arahan semua sekolah kena buat Al-Quran. Jadi maknanya berjuta-juta orang di seluruh dunia berhenti aktiviti mereka membaca Al-Quran. Surah Al-Insan iaitu surah ke-76 dalam Al-Quran dibaca secara bergilir oleh Tarmizi Abdul Rahman, Ahmad Tirmizi Ali, Amir Rahman Abbas, Muhammad Harith Hakimi Muhammad Rostan, Husaini Mahmur dan Syekh Rami As-Susi dari Palestin. Surah itu juga mengetengahkan 11 karakter insan Al-Abrar. World #Quran Hour turut diserikan dengan kehadiran Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. World #Quran Hour yang berlangsung di Perpustakaan Awam di Negeri Ipoh juga mengalunkan bacaan surah Al-Insan. Menurut peserta, penghayatan terhadap surah berkenaan banyak memberi panduan kepada umat Islam agar menjadi insan yang lebih baik. Surah Al-Insan itu ada yang menceritakan berkenaan kemenjadian manusia. Di situ sebenarnya saya dapat pelajari lebih lagi untuk menghargai diri, kan, di mana kita mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang saya dapat pada Quran Hour ini adalah menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab sebagai khalifah yang muka bumi ini. So daripada kita tak tahu pengetahuan, terus jadi kita tahu. Seterusnya kita nak menjadikan budaya membaca Quran itu sebagai satu budaya yang sentiasa berada di hati dan juga naluri umat Islam, kerana dalam kandungan Al-Quran itu pelbagai kandungan, pelbagai intipati, pelbagai pengetahuan ilmu yang boleh kita cakup untuk kita menjalani kehidupan yang semakin mencabar. World #Quran Hour dihadiri hampir 300 peserta terdiri daripada pelajar sekolah menengah sekitar Ipoh. Zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab untuk kita ke syurganya. Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun menjadi mangsa pertama melecur dipercayai akibat bunga api dipendang malam semalam.
Mangsa Nur Zatil Hidayah Muhammad Tarmizi yang melecur lebih 46% pada bahagian muka dan badan kini dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah. Ketua Polis Daerah Pendang Deputi Superintendent Aris Syam Hamizah berkata, ketika kejadian, mangsa dikatakan sedang bermain bunga api bersama abangnya. Ibu bapa Nur Zatil kemudian terkejut apabila terdengar teriakan dan mendapati api sedang membakar tubuh anaknya. Bagaimanapun, kedua-dua abang mangsa tidak dapat ditemu bual berikutan masih trauma. Siasatan lanjut di tempat kejadian menjumpai cebisan baju dan sebatang kayu pelita api. Mangsa kini berada di Wad Unit Rawatan Rapi Pediatrik PICU Hospital Sultanah Bahiyah dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Seorang peniaga rokok elektrik maut dalam kemalangan melibatkan sebuah motosikal dan kereta Pro2 Azia di kilometer 13.5 Jalan Kuala Terengganu, Kuala Berang dekat Kampung Padang Leban, Bukit Payung, Marang malam semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 8.15 malam itu, penunggang motosikal Muhammad Idham Syami Muhammad 30 tahun tercampak ke dalam longkang dan mengalami kecederaan parah di kepala dan anggota badan. Ketua Polis Daerah Marang Deputi Superintendent Muhammad Zin Madris berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila pemandu Pro2 Azia membuat pusingan U untuk ke stesen minyak di Pekan Bukit Payung sebelum mangsa merempuh bahagian hadapan kereta dan menyebabkannya tercampak ke dalam longkang. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala akibat terkena bucu longkang dan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu Pro2 Azia tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Wakaf Tapai Roslan Yusof berkata, pihaknya mengalami sedikit kesukaran untuk mengeluarkan mangsa dari longkang kerana fizikal mangsa yang besar. Masa sampai di tempat kejadian, didapati mangsa terjatuh ke dalam longkang dan untuk tindakan kita, kesukaran ialah mangsa amat besar dan kita amat sukar untuk dikeluarkan kerana mangsa dengan longkang adalah pandak. Mangsa berjaya dikeluarkan kira-kira 20 minit kemudian dan diserahkan kepada polis. Marilah kita mengimarahkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini dengan berinfak kepada pembinaan Musallah Ar-Raudah di Beserah, Kuantan. Semoga menjadi saham kita di akhirat kelak. Festival Rakyat Lubuk Usahawan buat duit. Pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putra Seri Kembangan amat diimpikan oleh karya setempat memandangkan surau yang terdapat di sekitar kawasan ini mempunyai ruang kapasiti yang terhad. Justru dana dan sumbangan orang ramai amat diperlukan bagi merealisasikan pembinaannya yang menelan kos RM16 juta. Ahli Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Lestari Perdana Muhammad Afizuddin Said berkata, masjid yang bakal dibina ini mampu menampung lebih 3,000 jemaah pada satu-satu masa, sekaligus mempunyai ruang yang kondusif untuk menunaikan solat Jumaat. Kami sebenarnya memang sangat-sangat memerlukan sebuah masjid yang dah lama kami impi-impikan. Sebab surau-surau yang ada di sekitar kawasan sini tidak mampu menampung, terutamanya daripada segi untuk solat Jumaat, yang kami rasa keperluan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan ini amat-amat diperlukan. Jadi kami memohonlah kepada semua yang melihat ini untuk memberikan sumbangan untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan ini. Mengikut perancangan, masjid yang akan dibina di tapak ini bakal dilengkapi pelbagai kemudahan termasuklah perpustakaan, sekolah rendah agama, rumah kuartus imam dan bilal serta bilik pengurusan jenazah. Sementara itu, jurucakap projek pembinaan Masjid Lestari Perdana Nur Hizam Syair yang merupakan bekas vokalis kumpulan rock tahun 90-an
yang lebih dikenali sebagai Ustaz Ijam, berharap agar orang ramai dapat berinfak demi kebaikan umat Islam. Inilah masanya sepenuh bulan Ramadan yang penuh barakah dan mulia ini, masya-Allah, di mana amalan-amalan kita ini diganjarkan oleh Allah 10 hingga 700 kali ganda. Begitulah juga sedekah, pastinya Allah akan ganjarkan begitu banyak sehingga kan masya-Allah kalau kita tak ada lagi pun pahala ini akan sentiasa mengalir tanpa henti. Tuan-tuan, mari kita masya-Allah berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana ini. Insya-Allah, jom kita sedekah. Sumbangan bagi pembinaan Masjid Lestari Perdana boleh dibuat menerusi laman web infakmasjidlestariperdana.com atau salurkan ke nombor akaun seperti tertera. Menyedari masalah ketiadaan van jenazah yang dihadapi lebih 25,000 masjid dan surau di seluruh Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf mengambil inisiatif mengumpul dana dan mewakafkan van jenazah untuk kegunaan masjid, madrasah dan pusat tahfiz. Pengurusinya, Muhammad Abdul Khabir Ahmad Bahaudin berkata, penyerahan itu bagi membantu masyarakat untuk mendapatkan van yang sempurna dan berkondisi baik bagi pengurusan jenazah serta kemudahan pengangkutan buat guru dan pelajar di pusat tahfiz. Menurut Abdul Kabir, pada Ramadan tahun ini, 4 buah van akan diserahkan di 2 buah masjid, sebuah madrasah di Kedah dan sebuah van jenazah di Surau Desa Permai, Repah, Negeri Sembilan. Katanya, setiap van bernilai RM125,800 siap diubah suai mengikut spesifikasi van jenazah dan pengangkutan yang mempunyai 15 tempat duduk. Alhamdulillah, dengan dana yang ada ni, pada bulan Ramadan pada tahun ini kita telah lancarkan 4 buah van yang akan kita serahkan kepada masjid dan juga madrasah. 3 buah masjid, 3 buah van untuk diserahkan kepada masjid dan 1 van lagi kita akan serah kepada madrasah. Program yang digerakkan Oktober tahun lalu dengan semangat dan tujuan untuk memberi perkhidmatan secara sukarela kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan, bantuan, kemudahan, penaik tarafan dan pembangunan telah menerima manfaatnya. Justru beliau berharap agar lebih ramai penyumbang dapat menyalurkan infak kepada pertubuhan ini supaya dapat melancarkan lagi visi dan misi bantuan kepada golongan sasar yang memerlukan. Orang ramai anda boleh sumbangkan menerusi nombor akaun yang tertera dan juga kita dalam web Facebook kita semua, dan hasil daripada sumbangan orang ramai, wakaf, infak semua ini, maka sebuah van akan kita beli, maka kita akan sumbangkan pada masjid dan surau dan juga kepada pusat tahfiz ataupun madrasah yang kita akan sasarkan. Sementara itu, Imam Masjid Darul Nadwah Kuala Nerang, Muhammad Zukri Mat Hassan, 57 tahun berkata, sejak terbinanya masjid dari tahun 1969, mereka terpaksa mengusung jenazah sejauh 1.5 km ke tanah perkuburan. Van tu sebelum ni tak ada. Lepas tu kena usung, bawa jemaah 10 orang, bawa usung lebih kurang hampir dengan 500 ke 1 kilo lah antara jarak daripada masjid ke tanah perkuburan untuk nak bawa jenazah tu ke sana. Justru dengan pemberian ini, pengurusan perjalanan terakhir jenazah dapat disegerakan. Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak Kids Flick International Siam Berhad kini melibatkan sayapnya ke Indonesia dan Brunei. Pengasasnya yang juga angkasawan pertama Malaysia, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur berkata, ia merupakan pencapaian pertamanya di luar Malaysia setelah berjaya membuka 122 cawangan di seluruh negara. Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah kerana Kid Flick akan melebarkan lagi sayapnya ke negara Indonesia, iaitu di Aceh dan juga di negara Brunei. Alhamdulillah, kerana itulah pada hari ini juga kita sign MOU bersama mereka untuk melebarkan lagi sayap Kid Flick Sdn Bhd. Alhamdulillah. Jelasnya, pelbagai inisiatif baru akan dirangka bagi melonjakkan kedudukan Kids Flicks ke tahap yang lebih tinggi. Terdahulu, Kids Flick International Sdn Bhd menyantuni 30 anak-anak yatim dan asnaf
dari Darul Kifayah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB di samping meraihkan pengusaha Play School dan Preschool Kids Flix, rakan niaga dan kaki tangannya di Ibu Negara. Turut diadakan acara menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama dua rakan strategiknya, Mai Mengaji Sdn Bhd dan High Tune Group of Companies Brunei, selain penyerahan Kids Robotik serta watika pelantikan Center Play School dan Preschool Kids Flix kepada pengusaha. Sementara itu, Ketua Pegawai Pemasaran Strategik Kids Flix International Sdn Bhd Azri Jamani berkata, kerjasama itu bagi memperkasa pendekatan IQT, Islamic, Quranik dan teknologi menerusi Kids Robotik. Kita menggunakan pendekatan digitalization, iaitu menggunakan teknologi, so memudahkan pengajaran di prasekolah di mana-mana saja ada, dan apabila benda ini unik, maka pihak luar melihat bahawa ini suatu benda yang sangat baru dan inovasi yang baru dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Jadi oleh sebab itulah keunikannya kita bawa sekali bukan sahaja sistem pendidikan di peringkat prasekolah, tetapi juga kita masukkan konsep teknologi Kids Robotik, di mana anak-anak berumur 4, 5, 6 tahun itu telah didedahkan dengan coding dan robotik. Kids Flix turut menyasarkan 300 cawangan akan dibuka sepanjang tahun 2023. Yayasan Ad-Din ingin mengajak seluruh umat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berinfak kepada pembangunan dan operasi Yayasan Ad-Din yang giat melahirkan generasi hufaz di Malaysia. Satu rumah, satu hafiz. Festival Rakyat Anjuran Bank Rakyat merupakan platform terbaik bagi 150 usahawan tempatan memasarkan produk mereka selain menjana pendapatan dan meneroka peluang pasaran serta jaringan kerjasama baru. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perniagaan Bank Rakyat Ahmad Syahril Muhammad Sharif berkata, Festival Rakyat yang berkonsepkan beli belah tanpa tunai itu dijangka meraih nilai jualan sebanyak RM2 juta. Festival Rakyat 2023 ini akan berlangsung selama 4 hari bermula 13 hingga 16 April 2023 dari jam 12.30 hari hingga 12 malam bertempat di Anjung Floria, Presin 4 Putrajaya. Pelbagai barangan ditawarkan untuk persiapan sambutan Aidilfitri seperti pakaian dan produk kecantikan wanita. Selain itu, pengunjung juga berpeluang untuk membeli barangan asas seperti minyak masak, tepung, gandum, gula dan beras dengan harga yang lebih murah di gerai jualan usahawan di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Selain belian barangan, pelbagai aktiviti menarik turut dianjurkan seperti kelas masakan dan perkongsian agama. Tahunan lah. Di festival ini kita juga mensasarkan jualan secara online sahaja. Online ataupun cashless. Jadi 12 malam. Ini festival ini dianjurkan oleh pihak Bank Rakyat sebagai satu platform bagi pengusaha usahawan tempatan mengambil kesempatan time raya ni untuk meningkatkan jualan mereka, di samping memberi pada pengunjung di sekitar Putrajaya jualan harga berpatutan bagi persediaan Aidilfitri mereka masing-masing. InsyaAllah. Jelasnya lagi, Bank Rakyat sentiasa peka dan prihatin terhadap kemampanan dan kesejahteraan usahawan, terutamanya mikro serta perusahaan kecil dan sederhana PMKS dalam mengharungi cabaran ekonomi masa kini. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian Festival Rakyat yang disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad. Marilah kita bersama-sama menginfakkan sebahagian rezeki kepada pembangunan Kompleks Pendidikan Al-Ummah di Ipoh, Perak yang bakal melahirkan generasi khairah ummah. Semoga 10 malam terakhir Ramadan ini lebih bermakna. Serangan udara ragut 100 nyawa, ASEAN kecam tindakan junta. Bumi Yaman memerlukan bantuan kita. Jom berikan mereka sinar harapan baru dengan berinfak kepada kasih insan yang menjalankan misi kemanusiaan di sana. 10 malam terakhir Ramadan, kita pasti lebih bermakna dengan bersedekah.
Penjaga dua kota suci, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan Putera Mahkota Muhammad Salman berkenan memilih Universiti Sains Islam Malaysia USIM bagi tahun kedua Iftar Khadimul Haramain Syarifain. Penganjuran itu secara langsung menggambarkan kekukuhan hubungan baik antara Kedutaan Arab Saudi di Malaysia dan juga Kerajaan Arab Saudi. Terdahulu simbolik penyerahan tajaan 1000 pek nasi Arab disampaikan Timbalan Duta Besar Arab Saudi di Kuala Lumpur, Dr. Saleh Ali Ismail Bedaiwi kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya doakan hubungan Malaysia dengan Arab Saudi makin bertambah kukuh dan saya ucapkan jazakumullahu khairal jaza di atas pengorbanan, di atas anugerah dan kurniaan daripada Khadimul Haramain Syarifain kepada USIM, kepada rakyat Malaysia, dan semoga hubungan antara kedua-dua negara makin utuh dari semasa ke semasa. Turut diadakan Majlis Hatam Al-Quran secara berkumpulan sebelum Majlis Iftar yang dijamu dengan nasi Arab Mendi daripada restoran Hadramaut, Kuala Lumpur. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan infak dan sedekah pada 10 malam terakhir ini. Jom sama-sama berinfak bagi menyiapkan Pondok Moden Tafiz Al-Banna yang bakal melahirkan ribuan generasi Al-Quran. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN hari ini mengecam sekeras-kerasnya tindakan junta tentera Myanmar yang melancarkan serangan udara di sebuah kampung di Sagaing, negara itu. Junta tentera Myanmar didesak oleh ASEAN untuk menamatkan serta-merta segala bentuk keganasan, khususnya kekerasan terhadap orang awam. Serangan udara tentera Myanmar pada Selasa itu telah mengorbankan lebih 100 nyawa. Tindakan tersebut telah mendapat kecaman global termasuk dari Malaysia yang menentang sebarang bentuk keganasan, terutama melibatkan orang awam. Sementara itu, tegas ASEAN menghentikan serangan keganasan merupakan satu-satunya cara dalam usaha mencari penyelesaian damai di Myanmar. Pengerusi ASEAN iaitu Indonesia mengulangi komitmen blok 10 anggota untuk membantu Myanmar menamatkan konflik dalaman. Menurut laporan media, dalam serangan udara semalam, jet pejuang tentera menggugurkan bom di kampung Pa Ziji. Saksi memaklumkan helikopter tentera turut menembak mangsa serta menghalang usaha menyelamat. Serangan semalam berlaku beberapa hari selepas serangan di Karen yang menyebabkan ribuan penduduk melarikan diri ke Thailand. Sebungkus kotak makanan buat penduduk di Palestin, Syria dan Yaman mampu memberikan kebahagiaan buat mereka di sana. Bukan sekadar menyelamatkan mereka tetapi turut menyuburkan rasa penghargaan dan perjuangan dalam meneruskan hidup, khususnya dalam menempuh bulan penuh kemuliaan. Layari www.jommenyumbang.com untuk menyertai kempen Ramadan bersamamu atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Terus infak untuk Imarah. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan meraih berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.